Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi kesihatan dan kekuatan pada saya untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan gangguan misteri. Pada kali ini, saya akan kongsikan pencerahan berkenaan dengan perbuatan khianat menggunakan sihir di tempat kerja. Tempat kerja ini termasuklah di sektor kerajaan ataupun di sektor swasta. Sebagai perkongsian, saya ramai menerima pesakit yang datang daripada sektor swasta dan juga sektor kerajaan. Bagi sektor kerajaan, yang paling ramai ialah daripada sekolah, IPT, hospital atau klinik, pegawai yang terlibat dengan penguatkuasaan undang-undang dan lain-lain. Manakala bekerja daripada sektor swasta ialah yang paling ramai ialah daripada sektor insurans ataupun ejen insurans, jurujual di shopping kompleks, pekerja syarikat penghantaran barang-barang dan lain-lain. Antara sihir-sihir yang digunakan di tempat kerja ialah yang pertama, minyak dagu ataupun minyak orang mati dibunuh, yang mana ianya dicalik di pintu masuk utama, pintu pejabat orang berkenaan, di meja, di kerusi, di komputer, di barang-barang peribadi seperti pen ataupun mak di pantry. Yang kedua ialah abu mayat ataupun pasir pantai ataupun tanah kubur yang dijampi, yang ditabur di atas lantai di hadapan pintu bilik, di atas lantai, di atas meja, di atas kerusi, di atas perabot dan sebagainya milik orang berkenaan. Dan yang ketiga adalah santau, yang mana ianya diletakkan di dalam makanan di pantry ataupun diupah orang untuk diletakkan dalam makanan semasa mereka membeli di kantin ataupun kafeteria pejabat. Saya kongsikan perkara ini kerana hasil daripada perbincangan dengan pesakit ataupun keluarga pesakit, yang mana saya dapat rumuskan bahawa sukar bagi mereka untuk mempercayai bahawa ada berlakunya perbuatan khianat menggunakan sihir di tempat kerja masing-masing. Kebanyakan daripada mereka terkejut apabila dijelaskan keadaan tersebut. Ini kerana mereka berpendapat bahawa masih ada lagikah orang-orang yang menggunakan benda-benda sebegini dalam zaman sains dan teknologi ini. Dan ada juga yang rasa muskil, kenapa mereka dijadikan mangsa sedangkan mereka tidak membuat apa-apa silap ataupun membuat jahat pada sesiapa pun. Dan daripada pemerhatian saya, kebanyakan mereka yang terkena sihir di tempat kerja ini ialah orang-orang yang baik, orang-orang yang buat kerja dengan betul, orang-orang yang tidak mengkhianati orang lain. Tetapi mereka lupa bahawa di tempat kerja tersebut banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan berlakunya keadaan tersebut. Antaranya ialah yang pertama, persaingan dari segi mendapatkan kenaikan pangkat. Ini kerana apabila kenaikan pangkat berlaku, bermakna seseorang itu akan mendapat lebihan pendapatan ataupun gaji yang lebih besar. Oleh kerana peluang untuk mendapatkan pangkat adalah terhad, persaingan itu akan menyebabkan orang yang tidak puas hati ataupun orang yang mempunyai perasaan hasad dengki sanggup melakukan perkara tersebut demi mencapai cita-cita mereka. Yang kedua, apabila pekerja berurusan sesama mereka di waktu pejabat, ada kalanya mereka tersalah cakap, tersalah buat, yang menyebabkan seseorang lain merasa sakit hati dan berdendam dengan mereka. Tetapi orang yang berdendam atau orang yang sakit hati ini biasanya mereka tidak akan membuat kasar secara fizikal kerana mereka tahu bahawa jika mereka menggunakan kekerasan secara fizikal, mereka akan dikenakan tindakan ataupun boleh diambil tindakan. Oleh itu, ada yang bertindak untuk menggunakan perbuatan khianat bentuk sihir ini supaya perbuatan mereka itu tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, ada juga dalam kalangan pekerja tersebut yang cuba menggunakan cara ini untuk mendapatkan keistimewaan daripada ketua jabatan ataupun daripada bos-bos mereka. Pada kebiasaannya, pesakit tersebut apabila mereka rasa telah pulih ataupun mula pulih, mereka akan cuba mendapatkan maklumat yang lebih lanjut bagaimana cara untuk mereka berhadapan dengan kemungkinan ini pada masa akan datang. Oleh itu, mereka biasanya bertanyakan apakah tips-tips ataupun panduan-panduan yang kita boleh rujuk ataupun yang kita boleh buat sebagai penilaian bahawa adanya unsur-unsur khianat bentuk sihir di tempat kerja ini. Oleh itu, saya akan kongsikan kepada tuan-puan apakah tips-tips ataupun panduan-panduan yang tuan-puan boleh gunakan dalam menilai sama ada tak berlakunya perbuatan khianat sihir ini di tempat kerja masing-masing. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-puan semua, insya-Allah. Antara tips-tips ataupun panduan-panduan ataupun keadaan-keadaan dalam pejabat yang tuan-puan boleh rujuk, yang pertama, suasana di tempat kerja senang untuk menjadi tegang, mudah berlaku perselisihan faham antara pekerja. Pekerja-pekerja bercakap dengan bahasa yang kasar, saling tidak mempercayai antara satu sama lain, dan ada juga berlaku keadaan seolah-olah perang dingin antara pekerja dengan
pekerja yang lain. Yang kedua, majikan menjadi sensitif dengan pekerjanya. Perkara-perkara yang kecil pun kadang-kadang menjadi besar dan menyebabkan pekerja-pekerja dimaki, disumpah, diseranah dan sebagainya, yang menyebabkan suasana akan menjadi lebih tegang dan akan menimbulkan suasana kerja yang tidak selesa kepada pekerja-pekerja. Yang ketiga, rasa bosan atau rasa tidak seronok untuk berada di tempat kerja. Kalau boleh, hendak pergi lewat dan balik hendak awal. Yang keempat, rasa malas untuk melakukan kerja. Ada kalanya menyebabkan kerja-kerja tersebut jadi bertangguh sehinggalah kepada tarikh akhir ianya perlu disiapkan. Dan apabila tiba tarikh akhir, oleh kerana gelabah dan sebagainya, kerja-kerja yang dibuat biasanya akan berlaku kesilapan. Yang kelima, ada pekerja yang tiba-tiba tidak ada idea ataupun tidak boleh fokus dalam menjalankan kerja-kerja hariannya. Walhal itu adalah rutin kerja dia. Biasanya ia boleh siapkan kerja tersebut dengan cepat dan mudah. Yang keenam, ada juga dari kalangan pekerja yang rasa tidak selesa untuk terus berada di situ. Mereka mohon untuk tukar ke tempat lain ataupun mohon untuk berhenti. Yang ketujuh, ruang bekerja bagi staf tersebut atau pekerja tersebut ada kalanya berbau busuk, berbau hamis, ada lalat yang banyak dan sebagainya. Yang ke-8, ada juga pekerja yang apabila masuk ke pejabat, mereka akan rasa kaki mereka panas berpijak ataupun rasa seperti berjalan atas pasir ataupun berjalan seperti atas kaca. Walhal apabila mereka keluar daripada pejabat, tidak ada rasa apa-apa sekalipun. Yang ke-9, ada dalam kalangan pekerja yang mudah terkena histeria. Walhal apabila mereka berada di luar daripada tempat kerja, mereka tidak kena histeria. Yang ke-10, tempat kerja tiba-tiba rasa sunyi atau seram, berbeza daripada hari-hari yang biasa. Terutama apabila pekerja-pekerja lain telah mula pulang ke rumah dan kita berada secara berseorangan dalam tempat kerja tersebut. Ada kalanya pekerja tersebut nampak kelibat yang lalu di kuasa pejabat mereka. Dan ada juga yang dengar seperti tapak kaki berjalan dalam pejabat mereka. Walhal pada masa tersebut, mereka hanyalah seorang diri sahaja. Bagi menjelaskan keadaan, saya akan kongsikan beberapa contoh yang saya pernah jumpa dan yang ini adalah yang paling banyak berlaku yang boleh saya kongsikan kepada tuan-puan. Yang pertama, yang paling banyak saya jumpa ialah bagi kes cikgu di sekolah. Dan kebanyakan cikgu yang menerima nasib seperti ini ialah cikgu-cikgu yang mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang, cikgu-cikgu yang terlibat dengan sukan dan juga cikgu-cikgu yang terlibat dengan multimedia ataupun makmal komputer. Ini kerana bagi cikgu sukan dan cikgu multimedia, biasanya mereka ini nampak dapat keistimewaan kerana ada bilik sendiri dan bilangan masa mengajar juga mereka dikurangkan bagi menjalankan kerja-kerja pentadbiran. Menyebabkan ada orang yang rasa dengki dengan mereka atau iri hati dengan mereka. Yang kedua, pensyarah yang mengajar di IPT. Ramai di kalangan mereka yang saya jumpa, mereka tiba-tiba rasa malas, tidak bersemangat untuk membuat penulisan, penyelidikan ataupun penerbitan. Walhal perkara tersebut ialah merupakan tugas mereka supaya mereka dapat meningkatkan kerjaya mereka di masa hadapan. Yang ketiga ialah bagi kes jurujual di pusat membeli belah. Kebiasaannya jurujual ini mereka akan bersaing sesama mereka untuk menghasilkan jualan yang lebih tinggi kerana komisen yang mereka akan dapat juga akan tinggi. Dan yang biasa saya jumpa, bagi jurujual yang biasa membuat jualan yang tinggi setiap bulan, kebanyakan mereka akan terkena benda-benda begini kerana ada orang yang iri hati dengan pencapaian mereka. Yang keempat, juruteknik di kilang ataupun pekerja-pekerja di kilang, ada juga yang tiba-tiba tidak fokus dalam membuat kerja yang menyebabkan mereka membuat kesilapan demi kesilapan. Walhal kerja tersebut adalah kerja rutin mereka. Ini kerana ada persaingan untuk naik pangkat kepada penyelia dan lebih atas. Yang kelima, yang melibatkan agensi insurans. Yang biasa saya jumpa, pengurus ataupun pemilik agensi insurans tiba-tiba tidak ada semangat untuk pergi ke agensinya. Mereka akan minta pekerja untuk bawa dokumen-dokumen yang perlu ditandatangan ke rumah mereka ataupun ke tempat kereta mereka. Dan ada yang memberitahu saya bahawa dia telah lebih setahun tidak masuk ke pejabat dia. Ada juga yang memberitahu biasanya bagi berjumpa pelanggan, mereka akan datang awal dan tiba di tempat pelanggan biasanya 10 hingga 15 minit sebelum pelanggan sampai. Tetapi apabila keadaan ini berlaku, mereka yang datang lewat dan pelanggan akan tertunggu-tunggu, yang menyebabkan ada pelanggan yang tidak percaya pada mereka dan menyebabkan mereka gagal untuk membuat jualan. Ada juga yang memberitahu
sebelum ini mereka sentiasa menerima kunjungan daripada pelanggan-pelanggan yang lama dan juga pelanggan-pelanggan yang baru. Tiba-tiba pelanggan yang lama tak datang, begitu juga dengan pelanggan-pelanggan yang baru. Ada juga yang memberitahu saya bahawa ada pelanggan telah bersetuju dengan tarikh yang ditetapkan untuk temu janji. Tiba-tiba pada saat akhir mereka membatalkannya tanpa sebab yang munasabah. Dan pelanggan tersebut terus menghilangkan diri tanpa ada lagi temu janji pada masa akan datang. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian pada masa akan datang. Bagi mengelakkan tuan-puan terlepas video daripada saya sarankan tuan-puan untuk tekan butang subscribe dan butang loceng. Jika tuan-puan berpendapat bahawa video ini bermanfaat, silalah tekan butang share. Jika anda ada sebarang komen, pertanyaan, ingin perkongsian pengalaman, ingin mendapat penjelasan lanjut, sila type dalam ruangan komen, tetapi berikan saya sedikit masa untuk menjawabnya, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.